merupakan satu pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk manusia yang ada di atas muka bumi Allah. Makhluk yang ditugaskan untuk menjalankan peranan mereka sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada di atas muka bumi. Makhluk yang lain seperti para malaikat, binatang, tidak boleh menjalankan tugas ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta alam yang menguasai seluruh alam dengan peraturan-peraturan dan undang-undang. Bukan sahaja menciptanya, telah menetapkan peranan manusia di atas muka bumi tiga perkara yang besar. Yang pertama, supaya beribadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu mengabdikan diri kepada Allah. Yang kedua, supaya menjadi khalifah. Khalifah di sini bukan khalifah filadari. Bagaimana dipahami oleh orang lain. Firman Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tidaklah apabila Tuhanmu telah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan di atas muka bumi itu khalifah. Dengan makna menjalankan tugas iqamatuddin wa siyasatu dunia, menegakkan agama Allah yaitu Islam dan mentadbir urusan dunia, urusan manusia, urusan galian-galian, tumbuhan dan lain-lain yang ada di atas muka bumi dengan syariat Allah dan peraturan Allah. Yang ketiga ialah warisan amanah. Firman Allah Ta'ala, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah memamerkan, membentangkan amanah kepada langit, bumi, bukit, bukau dan gunung ganas supaya mereka memikul tanggungjawab amanah. Semua makhluk yang besar, langit, bumi, bukit, bukau dan gunung ganas, takut dan gerung tidak bersedia. Namun manusia bersedia untuk mengikulnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi sangat zalim. Amanah yang memerintah ialah memerintah di atas muka bumi dengan hukum yang adil. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menunaikan amanah dengan menyerahkan amanah itu kepada orang yang ahli dapat menunaikannya. Dan apabila kamu melaksanakan hukum di kalangan manusia, hendaklah berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu dengan ajaran yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan di atas muka bumi di kalangan mereka yang mahu menunaikan perintah Allah dengan mereka yang menentang. Sebelum ada yang manusia, sudah ada makhluk yang lain. Para ulama menyatakan makhluk itu yang sudah menjalankan tugas di atas muka bumi, tetapi mereka telah melakukan
kerokokan. Dan sebab itu Allah Ta'ala menyebut sambungan ayat yang dibaca tadi. Wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan apabila Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak jadikan di atas muka bumi makhluk Adam dan zuriatnya untuk menjadi khalifah. Dan malaikat berkata, mengapa engkau jadikan di atas muka bumi itu orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan kerosakan, padahal kami adalah makhluk yang memuji dan memuji Allah. Mengapa tidak ditugaskan kami? Tuhan menjawab, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Makhluk malaikat yang dijadikan benur cahaya, yang memberi sifat rohani semata-mata, tidak ada aspek kebenaran, tidak boleh menjalankan tugas di atas muka, tidak boleh memakmurkannya. Ini makhluk manusia yang boleh memakmurkan. Makhluk jin yang pernah ditugaskan. Mereka berperang di antara satu sama lain. Lalu Allah menurunkan malaikat untuk memerangi kumpulan ini dan menawan pemimpin mereka yang dikenali dengan iblis, yang ditawan oleh malaikat. Dia bawa ke langit, dibawa ke alam syurga dan melihat alam neraka. Bersama dengan malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah menjadikan Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala memuji di hadapan Adam alaihissalam dengan memerintah supaya malaikat sujud kepada Adam untuk menampilkan penghormatan kepada makhluk yang ditugaskan melaksanakan tanggungjawab di atas muka bumi Allah, tanggungjawab yang tidak mungkin dilakukan oleh malaikat. Dan kehidupan bermasyarakat, bersuami istri, berkeluarga, makan minum, menggunakan bahan-bahan yang ada di atas muka bumi. Aspek ini tidak ada pada unsur kejadian malaikat. Hanya unsur manusia yang boleh melaksanakan kewajipan. Maka malaikat dari yang sujud, iblis tidak sujud. Menunjukkan kesombongan dan ketakaburannya. Maka telah merdu Allah Ta'ala mentariak Nabi Adam dan Hawa di dalam surga. Sebelum dihantar ke bumi, ditariak dengan makan minum, bergaul suami istri, memakai pakaian yang indah. Kemudian Allah Ta'ala mengajar Adam dengan melakukan kesalahan untuk menyedarkan dirinya dan kelemahan dirinya yang masih melakukan kesalahan. Kesalahan itu dipikul dan terkendali dengannya, menyebabkan Adam dan Hawa dihantar ke muka bumi. Iblis juga dihantar ke muka bumi. Adam turun ke muka bumi bertaubat kepada Allah. Iblis tidak bersalah. Maka berlakulah pertemuan di antara Adam, Hawa dan Iblis. Mereka yang bertaubat bersama Adam dengan zuriat Adam yang dipercayakan Iblis. Maka berlakulah perlawanan di antara mereka yang mahu melaksanakan kuasa Allah dan mereka yang tidak mahu melaksanakan kuasa Allah. Setelah manusia berkembang dengan ramai dan jumlah yang lebih luas, maka pertemuan menjadi lebih besar. Allah Ta'ala jadikan pasang surut dalam kehidupan manusia, sebagaimana pasang surut dalam musim. Pasang surut lautan yang luas. Kehidupan manusia dulu berlaku pasang surut untuk memproseskan
dia manusia yang sudah dan sumpah. Bukan saja dengan perkara yang betul, tetapi dengan perkara yang salah. Dan untuk memberi martabat yang tinggi bermanusia, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan perlawanan di antara golongan yang paham, yang beriman dengan golongan yang menentang Allah Ta'ala, supaya mereka yang menjadi ahli surga layak mengisi orang ahli surga dan iman dan amal yang baik. Dan mereka yang akan masuk neraka itu orang yang tidak dari neraka di atas dunia dengan melakukan kerja iblis. Maka berlaku pertemuan di antara nabi-nabi dan rasul-rasul dengan mereka yang melawan nabi-nabi dan rasul-rasul. Perlawanan ini bukan saja bersifat individu, bukan bersifat politik dan pemerintahan. Maka nabi-nabi dan rasul melawan kerajaan-kerajaan yang tidak melaksanakan syariat Allah sepanjang berjalan kehidupan dunia. Bermula dari Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Ta'ala menutupkan kerasulan dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Allah Ta'ala akan mengamalkan dunia dengan berlaku kiamat. Kemuncak pada tanda kiamat itu ialah diberi jadi keilmu manusia. Dengannya manusia boleh menghasilkan kemajuan teknologi yang hebat, sehingga manusia yang disebarkan di seluruh dunia yang hidup berjauhan di antara satu sama lain boleh berhubung dengan cepat, dengan mudah. Bukan dari berlaku masyarakat dalam kampung, masyarakat dalam satu negara, bahkan masyarakat di kalangan antara bangsa. Dan Allah Ta'ala jadikan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutuskan untuk masyarakat antara bangsa, untuk seluruh manusia, berbeda dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Dikurniakan kepadanya kitab Al-Quran yang menjadi mukjizat ilmu, berbeda dengan Rasul-Rasul yang lain. Ini mukjizat perkara luar biasa, mengikut cabaran masing-masing. Nabi Daud dapat melembutkan hati, Nabi Sulaiman boleh memerintah, mengalahkan manusia, binatang-binatang yang liar, termasuk burung yang terbang di udara, dan bisa menghidupkan orang mati. Begitulah tiap-tiap Nabi ada mukjizat. Ada pun kepada Nabi atau zaman Muhammad SAW di mukjizat Al-Quran yang merupakan petunjuk daripada Allah untuk mengurus kehidupan manusia dalam segala bidang dan untuk manusia seluruh. Sekiranya mereka beramal dengan ajaran Islam ini, mereka boleh melaksanakan ajaran Allah dengan tanggungjawab, dengan cara yang baik-baik. Di mana Allah Ta'ala memuliakan pelajaran Nabi akhir zaman dengan memerintah Nabi Ibrahim supaya menghantar putranya Ismail di bumi Mekah yang ditinggalkan. Bumi yang dipilih oleh Allah yang disebut dengan Ummul Qura, ibu kepada negeri-negeri dalam dunia, di mana mengikut pakar dari bumi. Di antaranya Profesor Dr. Zahur Najjar, seorang pakar dari bumi antara bangsa, menyatakan bahawa batu dan tanah yang paling tua dalam dunia ialah Makkahul Mukarramah. Negeri yang pertama Tuhan jadi dalam muka bumi ialah Makkahul Mukarramah. Negeri yang paling hebat lapisannya bumi ialah Makkahul Mukarramah. Yang paling kukuh mempunyai ketahanan menghadapi gempa bumi ialah Makkahul Mukarramah. Dijadikan di tengah-tengah pusat dunia. Allah memerintah Ibrahim
Ismail alaihissalam untuk dilahirkan daripadanya dari zuriatnya Nabi Adam Muhammad SAW. Dan Allah Ta'ala menetap dengan suatu adat yang kukuh firman Allah Ta'ala rihlat al-fikari wa sayy. Walaupun negeri ini sering banyak tidak ada hati, tetapi rihlat al-fikari wa sayy. Setelah ditarik Mesir, hidup di Makkahul Mukarramah, negeri yang tidak ada hati, tetapi mereka bergantung dengan keberkatan kamu. Dicenderungkan hati mereka lalu mencari keperluan hidup, menyebabkan mereka melakukan pelayaran di musim panas dan di musim sejuk. Di musim panas, rihlat al-fikari. Di musim sejuk, rihlat al-fikari. Mereka pergi ke Syam, Syria. Di musim panas, mereka pergi ke Yaman, Wasfari, di mana Yaman telah puncalan, pelabuhan menjadi gunungan negara-negara di sebelah timur, China, India, Turki, dan lain-lain. Syam menjadi puncalan kepada negara-negara di sebelah barat, negara Eropah, Rom, Greek, negara Turki pada dunia. Berkunjung terus ke Syam, membuka menjadi puncalan darat yang menemukan di antara timur dan barat. Allah Ta'ala kumpulkan rezeki di situ. Keperluan timur diangkut oleh penduduk Mekah untuk dibawa ke barat, ke Syam. Keperluan barat, timur dan barat dibawa oleh penduduk Mekah. Ke Mekah dibawa pula ke Yaman. Itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lihat pula dalam setiap dunia yang lebih moden, di mana sana awal adalah menemukan 3 benua. Benua Eropah, benua Asia, dan benua Afrika. Dan Allah Ta'ala jadikan hasil tenaga, sumber tenaga yang paling banyak di Asia Barat. Yang menemukan 3 benua yang menghubungkan manusia, maka Allah memilih wahyu akhirat yang dibawa oleh Muhammad SAW di Makkahul Mukarramah. Dan Nabi yang telah menterbiahkan generasi awal Islam. Jangan orang Arab dalam hati yang telah diberi ilmu dengan Al-Quran Al-Karim berakhir mendirikan negara di Al-Madinah Munawwarah yang menegakkan suatu pemerintahan yang menemukan tanah rumah, yang menemukan manusia seluruhnya, di mana sebelumnya berlaku pertemuan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul tidak berganti membetulkan pertemuan. Manusia jadi baik yang adil mengalahkan yang zalim. Sehingga kemunculannya berlaku pertemuan di antara Kafir dan Rom, di antara Yahudi, Kristen. Kalau Yahudi menang, Yahudi bunuh orang Kristen. Kristen menang, Kristen bunuh orang Yahudi, bunuh orang Majusi. Majusi menang, bunuh orang Yahudi dan Kristen. Berlaku pertemuan agama, pertemuan di antara dua kuasa benar, kuasa depan. Setelah disebabkan Al-Madinatul Munawwarah, sebabkan negara yang dinyatakan oleh Allah, alladzina immakkannahum fil ardh aqamus salat wa atawul zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang akan berikan kepada mereka kuasa memulihkan negeri, yaitu negeri Al-Madinatul Munawwarah, di mana kepimpinan yang mentinggikan kebaikan, kepimpinan yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beriman dan bertakwa, wa atawuz zakat, yang menunaikan ekonomi yang adil bagi seluruh manusia, menurut kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Yang baik itu menerima yang baik bukan saja daripada Al-Quranul Karim, termasuklah yang baik daripada bangsa-bangsa yang baik, dari orang yang bukan Islam. Yang baik yang tak sempurna disempurnakan. Firman Allah Ta'ala, "Fabashshiril ibad alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah."
Maka berilah berita gembira kepada hamba-hambaku apabila mereka mendengar yang terbaik, lalu mereka mengikut yang terbaik. Dan sabda Nabi SAW, al-hikmatu dhallatul mu'min ka'anna wajadaha fawqa haqqihi. Kebijaksanaan adalah barang terkecil kepunyaan orang yang beriman, di mana saya jumpa dia semua bermula dengan mengajak manusia kepada Islam mengajak menganut agama lain masuk Islam dengan tidak ada fakta. Mengapa tidak dipaksa? Dan masuk Islam tidak dengan iman. Dengan menyerah diri kepada Allah, dalam memaksa dia masuk Islam jadi munafik. Masuk Islam tidak menyerah diri kepada Allah. Maka mereka yang masuk Islam tak fakta. Yang tak mau masuk Islam dibenarkan berada di bawah pemerintahan, di bawah kerajaan Islam, untuk melihat pemerintahan Islam yang adil, yang baik. Tidak dilarang mereka nak beribadah dengan cara agama mereka. Inilah dimodernkan oleh Islam. Maka lahirlah ilmu hisab, ilmu geografi, ilmu falak, ilmu perubatan, dan ilmu-ilmu yang lain yang diolah supaya manusia menggunakan ilmu untuk menjadi khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu dibina di atas Islam, maka lahirlah tamadun Islam daripada ilmu-ilmu barat. Maka orang Islam yang pertama menyediakan kemudahan-kemudahan moden bagi keperluan manusia dalam segala bidang, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sains dan teknologi. Dalam bidang politik, di mana orang-orang barat tidak mengenali demokrasi moden. Demokrasi moden melakukan peluang bagi rakyat untuk memilih kepimpinan di dalam. Orang barat tidak kenal. Mereka hanya mengenal demokrasi verbal yang diamalkan di Edin sebelum Masehi, di mana dikumpulkan orang ramai dalam stadium yang berhak menyatakan wajah kalangan bangsawan, kalangan pahlawan, kalangan petani, kalangan miskin, orang perempuan, orang lemah, pada sedih pada mana sekalipun, ahli falsafah, pada bijak, dia bukan orang bangsawan, dibunuh. Di England, dia tak setuju dengan radio, sembelih radio. Di Perancis, tak setuju dengan radio, bunuh radio. Dalam sejarah dia. Sehinggalah mereka mempelajari kitab-kitab Islam dalam perlatihan sebuah negara. Setelah wafat Nabi SAW, orang Islam memilih khalifah secara surah. Pemilihan Abu Bakar dengan cara, pemilihan Umar dengan cara yang berlainan, pemilihan Sayyidina Uthman dengan cara pungutan suara, pemilihan Sayyidina Ali dengan cara yang lain. Zaman Khulafah Rasyidin yang dibukukan oleh para ulama di dalam kitab-kitab. Maka lahirlah demokrasi moden mengikut demokrasi barat. Dipilih pemimpin, dipilih hak rakyat untuk memilih pemimpin. Nak latih orang-orang yang penting dalam negara, dia sendiri ulangan dia, akhlak dia dan kebaikan dia. Ini semua ialah seperti kitab-kitab Islam yang paling terjadi. Dalam bidang ekonomi, di mana orang barat tidak mengenali amalan baik, amalan jet, mereka telah mereka mempelajari daripada sejarah Islam. Barangkali ramai serangan hidup. Tidak sedar amalan perbankan dimulakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Nabi nak berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi meninggalkan menantunya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu supaya Sayyidina Ali memulangkan amanah-amanah yang disimpan oleh pemimpin Mekah, termasuk kalangan manusia Islam. Dipulangkan persuannya. Nabi dipercayai sebagai seorang yang amanah, bukan saja oleh orang Islam, termasuk oleh orang yang bukan Islam. Ada kalangan orang bukan Islam, dia tak masuk Islam, tapi dia suka perkara yang baik. Dia tak ganggu orang. Dia hidup dengan kaki dia, tapi dia tak ganggu orang. Golongan ini menyimpan dalam kepada Nabi
Dan bila Nabi nak berhijrah, Nabi tak lari balik. Maksudnya nak berhijrah, Nabi Allah balik. Tidak. Nabi menugaskan dengan Ali supaya memulangkan barang itu kepada Tuhan. Inilah amalan baik. Akad oleh Muhammad baik. Yang diajar oleh Nabi SAW menyimpan barang orang dan dilaburkan barang itu secara berdarabah, tidak secara riba. Kemudian amalan syar'i orang Islam yang memulihkan di zaman kerajaan Abbasiyah apabila Saifud Daulah Al-Hamadani, seorang raja daerah, datang ke Baghdad dengan barisan dia yang ramai. Zaman itu zaman menggunakan dinar dan dirham. Dirham yang paling banyak 2 perak. Kalau 1,000 orang anggota dia nak bayar dengan duit dirham, dan cukup itu dalam dunia cukup bayar. Maka Saifud Daulah Al-Hamadani membayar kepada belanja makan dan sebagainya. Nyatukan dia dengan menulis pada kertas, diberi kepada yang berkenaan supaya mengambil bayaran dinar dan dirham daripada Baitul Mal, daripada tempat simpanan keuangan negara. Ini adalah muamalah yang diajar oleh orang Islam kepada orang Barat. Orang Islam yang pertama mengajar mendirikan hospital. Apabila Nabi SAW memerintah didirikan khemah di halaman Masjid Nabawi untuk merawat sahabat-sahabat dia yang luka, mengizinkan para muslimat untuk menjadi jururawat dan menyediakan makanan. Di zaman kerajaan Abbasiyah yang ada kedua hospital-hospital sakit-sakit yang tertentu dan ada kepakarannya. Dan di zaman Khalifah Harun al-Rasyid, orang Islam yang pertama yang membekalkan bekalan air bersih melalui saluran dengan membina empangan di Hunain, lemah Hunain, tempat berlaku dan pulang Hunain, lemah yang terkenal. Dibuat empangan, bila hujan dikumpul air hujan, ditakir air, disalur ke bekalan air bersih melalui air dan sistem moden yang ada pada hari ini dimulakan oleh orang Islam. Khalifah Harun al-Rasyid menghadiahkan yang waktu kepada Raja Jerome Salman. Bila Salman menerima yang hadiah Harun al-Rasyid, dia melarang menteri-menterinya mendekati jam itu. Kita takut bagi orang kita. Di sini menunjukkan bagaimana hebatnya sama Islam. Akhirnya Islam memodernkan ilmu-ilmu yang diambil daripada bangsa lain. Dahulunya ilmu-ilmu ini digunakan untuk meneguhkan kuasa pemerintahan Nabi. Dalam sejarah menyebut sekiranya ada arsitek yang pandai dan pandai yang bijak buat istana raja. Setelah istana sosial, maka tanah arsitek itu dipotong supaya jangan lagi raja lain boleh buat bangunan yang cantik macam itu. Berarti ada perbuatan yang baik. Atau ada yang pandai kerja. Kita orang lain berlaku kepada kita pembunuhan dan tumbang. Di mana manusia tak mengenal untuk manfaat dari ilmu yang diberi oleh Allah. Mereka tunduk Al-Quran Al-Karim melalui tamadun dan orang-orang Barat yang maju pada hari ini setelah mereka mempelajari tamadun Islam. Berlakunya revolusi industri, tetapi malangnya Barat hanya mengambil sains dan teknologi, tidak mengambil iman yang menjadi satuan. Menyebabkan mereka membawa kemajuan teknologi dan membawa kemusnahan. Mereka mencipta senjata-senjata yang boleh membunuh manusia berjuta dalam sekejap mata. Pada hari ini, Islam tak membenarkan membunuh orang tua dan anak-anak. Orang awam. Dari senjata moden boleh membunuh senjata-senjata. Ini teknologi yang tidak dilihat, yang tidak berdasar beriman dan akhlak. Dalam ilmu perubatan, sebagai contoh, ulama-ulama Islam mengizinkan candu, dadah, alkohol dan lain-lain untuk digunakan bagi perubatan. Ada perhitungan dosa dan pahala, Allah dan Allah. Untuk buyut dan seumpamanya, bila ilmu ini diambil oleh masyarakat yang tidak berjumlah,
mereka jadikan untuk menghilangkan sedih duka cita pada kamu dan darah. Akhirnya sama berbara telah menghasilkan dokter yang pada cocok dan jago kamu. Ini kemudahan bila meninggalkan ajaran kita. Di sini kita perlu menyadari Islam wajib mengambil alih keinginan manusia pada itu. Malangnya dunia barat tak mahu Islam mengambil alih. Di sana ada kajian-kajian yang dibuat menunjukkan bahawa barat merasa imbang. Kalau Islam mengambil alih menjadi kuasa besar dunia, maka Islam akan menegakkan keadilan untuk seluruh manusia yang boleh menghasilkan agama dan ajaran-ajaran yang lain. Dengan sebab itu, mereka akan minta wujudnya negara Islam, wujudnya pemerintahan kita. Usaha yang bersifat kuasa besar, makhluk yang bersifat kuasa yang kecil, macam sedana, macam perasaan pun, setelah mereka Islam, kita bukan saja berdekat dengan UMNO, kita berdekat juga dengan kuasa-kuasa besar dunia yang akan mengepung, yang akan mendekat, yang akan memberi bantuan supaya orang Islam tidak kembali kemudian memperlihatkan kembali. Walaupun demikian, tidak ada siapa yang boleh menolong kuasa Allah SWT. Allah Ta'ala jadikan kuasa besar tak satu-satu jatuh. Sebenarnya jatuh. Dulunya Perancis dan berisi dari kuasa besar dunia jatuh. Negara-negara Islam yang merdeka yang dilindungi oleh kuasa barat, walaupun di atas nama diktator negara Arab sebagai contoh, Libya, Mesir, Iraq, Syria dan lain-lain, berlaku kebangkitan rakyat. Dan manusia mesti mengalami perubahan dalam hidup mereka. Manusia mesti mengubah dalam hidup mereka. Tidak ada siapa yang boleh menekan dan kira manusia oleh akal. Pertemuan yang terhad dan batin akan berlaku di sana darah. Ini adalah tabiat dunia. Tuhan jadikan pasang surut pada laut. Tuhan jadikan juga pasang surut dalam kehidupan manusia. Bila berlaku perubahan-perubahan ini, dalam Islam wajib menyadari bahawa mereka tidak selamat dengan perubahan. Mereka mereka berpegang dengan Islam petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dipahamkan sebelumnya ke Zainab, ada Surah Jawab. Pada itu, mudah-mudahan doaan ini bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya bilangkan itu boleh meyakinkan lagi kita sebagai Islam. Kepada petunjuk Allah yang tidak boleh disanani oleh segala pemahaman dan ajaran yang lain yang ada dalam dunia, sama ada yang dilahirkan oleh ahli falsafah, oleh ahli akademik, oleh faktor mana pun tak boleh lawan Islam. Kerana Islam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.